Seterusnya, kita beralih kepada topik mengenai aktiviti fizikal semasa kehamilan. Topik aktiviti fizikal semasa kehamilan merangkumi 1. Mitos dan fakta mengenai aktiviti fizikal dan senaman semasa kehamilan. Yang kedua, aktiviti fizikal dan senaman. Yang ketiga, saringan kesediaan untuk bersenam semasa kehamilan. Yang keempat, senaman jenis kardio. Yang kelima, senaman jenis kekuatan. Dan yang keenam, senaman jenis regangan atau flexibility. Topik kehamilan dan juga aktiviti fizikal yang berikutnya ialah penyesuaian dan peningkatan aktiviti senaman semasa dan selepas kehamilan. Yang ke-8, perubahan badan dan senaman. Yang ke-9, senaman bagi ibu dengan diabetes semasa kehamilan. Yang ke-10, berjalan untuk kesihatan. Yang ke-11, gaya hidup sedentari semasa kehamilan. Dan akhir sekali adalah mengenai tidur dan kehamilan. Kita mulakan dengan mitos dan fakta aktiviti fizikal dan senaman semasa kehamilan. Adakah selamat untuk aktif secara fizikal semasa kehamilan, terutamanya bagi ibu yang tidak pernah atau jarang melakukan aktiviti fizikal atau bersenam? Ya, aktiviti fizikal memberi banyak manfaat asalkan ia dilakukan dengan betul pada kadar termampu. Adakah senaman Kegel atau otot lantai pelvik hanya diperlukan selepas bersalin? Senaman Kegel atau latihan otot lantai pelvik perlu dibuat semasa kehamilan dan juga selepas bersalin. Ia dapat mengurangkan risiko kegagalan kawalan pundi kencing. Mitos ketiga, saya sudah melakukan kerja rumah setiap hari. Jadi adakah saya perlu menjalankan aktiviti fizikal? Ya, aktiviti fizikal atau senaman khusus amat diperlukan untuk meningkatkan prestasi kesihatan dan kecergasan. Terdapat banyak kebaikan aktiviti fizikal dan juga senaman sewaktu kehamilan. Pertama, ia dapat mengawal peningkatan berat badan sepanjang kehamilan. Ia juga mengurangkan risiko berlebihan berat badan semasa kehamilan. Selain daripada itu, ia dapat mengurangkan risiko penyakit seperti diabetes semasa kehamilan atau darah tinggi semasa kehamilan. Aktiviti fizikal dan senaman juga dapat mengurangkan masalah semasa melahirkan anak seperti pembedahan caesarean dan juga kelahiran dengan alat pembantu. Selain daripada mengelakkan masalah sembelit, aktiviti fizikal dan bersenam dapat mengurangkan rasa loya, muntah dan juga pening. Aktiviti fizikal dan senaman juga meningkatkan tahap tenaga ibu itu sendiri melalui proses kelahiran bayi serta meningkatkan tempoh proses kelahiran bayi. Dan ia juga dapat mengurangkan risiko bayi lahir kurang berat badan kurang daripada 2.5 kg atau berlebihan berat badan yakni melebihi 4.0 kg. Mari kita lihat apakah perubahan yang berlaku kepada badan ibu hamil pada setiap trimester kandungan. Bagi trimester pertama, jumlah darah akan naik sebanyak 40 hingga 50%. Denyutan jantung akan dipercepatkan sebanyak 30%, iaitu tambahan sebanyak 10 hingga 15 denyutan jantung seminit. Pernafasan juga akan bertambah lebih cepat dan lebih banyak udara akan disedut. Ibu hamil akan berasa cepat letih walaupun tidak bersenam. Pada trimester 1 juga, alahan semasa kehamilan akan berlaku akibat perubahan mendadak hormon badan. Sewaktu trimester kedua kehamilan, rahim akan semakin membesar dan naik ke paras tali pusat.
ibu lebih membiasakan diri kepada perubahan peredaran darah dan hormon badan. Manakala pada trimester ketiga, rahim akan terus membesar dan naik dengan tinggi hingga ke tulang rusuk. Tulang belakang akan menjadi semakin melengkung dan cenderung untuk mendapat sakit belakang. Sendi-sendi akan semakin longgar. Mari kita lihat apakah perbezaan antara aktiviti fizikal dan juga senaman. Apakah itu aktiviti fizikal? Aktiviti fizikal adalah semua pergerakan tubuh badan yang menggunakan tenaga sewaktu menjalankan kerja-kerja harian. Contoh aktiviti fizikal termasuk memasak, membasuh kain, berjalan dalam rumah, menjaga anak dan juga membeli belah di pasar. Apakah itu senaman? Senaman adalah aktiviti fizikal yang dilakukan secara terancang, tersusun dan dilakukan secara berulang-ulang dalam tempoh masa yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan tahap kecergasan dan kesihatan. Contoh senaman termasuklah berjoging, berjalan cepat, berenang, menari zumba atau berbasikal. Bagaimanakah untuk kita memastikan kesediaan tubuh badan kita terhadap bersenam sewaktu kehamilan? Pakar senaman serta pakar perubatan ibu telah mengeluarkan 2 set saringan kesediaan bersenam yang khusus untuk ibu hamil dan juga pakar perubatan mereka. Untuk ibu hamil, saringan The Get Active Questionnaire for Pregnancy digunakan, manakala untuk pakar perubatan pula, The Healthcare Provider Consultation Form for Prenatal Physical Activity disediakan. Baik, jika kita rujuk kepada borang saringan kesediaan senaman tersebut, jika menjawab semua tidak, mulalah senaman tanpa keraguan kepada kesihatan anda atau kandungan anda. Manakala, jika anda menjawab ya kepada satu atau lebih soalan dalam set saringan tersebut, berbincanglah dengan doktor sebelum ibu mula bersenam. Namun, kekalkan aktiviti fizikal harian yang biasa jika tiada masalah lain. Baik, sekarang mari kita lihat jenis-jenis senaman sewaktu kehamilan. Contoh-contoh senaman semasa kehamilan termasuklah squat, bicep curls, child pose, seated row, step aerobics dan juga pelvic rotation. Mungkin anda pernah mendengar apakah itu senaman jenis kardio atau aerobik. Senaman jenis kardio atau aerobik adalah senaman yang dapat meningkatkan penggunaan oksigen dengan melibatkan penggunaan kebanyakan otot-otot badan. Tujuan senaman jenis kardio atau aerobik adalah untuk melancarkan pengaliran darah, mengawal paras gula dalam darah, memberi tenaga dan tidak cepat letih, serta membantu masalah tidur yang tidak lena semasa kehamilan. Jadi, anda disarankan untuk meningkatkan intensiti senaman kardio atau aerobik dengan bergerak lebih pantas dan kerap daripada biasa untuk meningkatkan degupan jantung. Dan kita disarankan untuk melakukan aktiviti jenis kardio atau aerobik selama 150 minit seminggu. Dan pelbagaikan aktiviti mengikut kesukaan dan boleh ajak ahli keluarga atau serta kawan-kawan untuk bersenam bersama.
Contoh-contoh senaman jenis kardio atau aerobik termasuklah berjalan pantas, berlari anak atau jogging, berenang dan juga zumba. Apakah itu jenis senaman jenis kekuatan? Senaman jenis kekuatan bermaksud senaman yang membina dan menguatkan otot. Ia bertujuan untuk membina otot dan menguatkan otot badan, mendapat postur badan yang betul semasa kehamilan, bertugas sebagai pembakar kalori serta mengawal paras gula dalam darah. Anda disarankan melakukan senaman jenis kekuatan 2 hingga 3 kali dalam seminggu dengan selangan sehari untuk kumpulan otot yang sama berehat dan membesar. Bagi setiap kumpulan otot badan, ulang pergerakan tersebut sebanyak 10 hingga 15 kali ulangan. Sekiranya otot berasa sakit, lakukan sedikit pergerakan pada otot atau letak pek sejuk atau ambil ubat tahan sakit. Antara contoh-contoh senaman jenis kekuatan termasuklah squat, lunges, senaman menggunakan pemberat, senaman menggunakan tali rintangan. Senaman otot lantai pelvik atau Kegel merupakan senaman kekuatan yang dapat menambah kekuatan pada bahagian otot lantai pelvik. Contohnya, posisi baring, posisi duduk serta posisi berdiri. Tujuan senaman otot lantai pelvik adalah untuk menambahkan kekuatan pada bahagian otot lantai pelvik serta mengurangkan komplikasi disfungsi lantai pelvik. Anda disarankan untuk melakukan senaman otot lantai pelvik ini sebanyak 30 kali, yakni 10 kali setiap sesi pada waktu siang, tengah hari dan juga waktu petang. Tarik otot lantai pelvik selama 2 saat dan rehat 10 minit. Boleh tingkatkan masa kepada 4, 8 atau 10 saat mengikut kesesuaian. Buang air kecil sebelum melakukan senaman tersebut dan bernafas seperti biasa ketika melakukan senaman ini. Apakah itu senaman jenis regangan atau flexibility? Senaman jenis regangan bermaksud senaman yang boleh meningkatkan fleksibiliti anggota badan serta mengurangkan ketegangan otot. Ia bertujuan untuk mengurangkan kecederaan otot dan sendi serta kelesuan otot selepas senaman jenis aerobik dan senaman jenis kekuatan. Ia juga mengekalkan postur badan yang terbaik serta melegakan otot dan sendi badan yang tegang termasuk mengurangkan kesakitan semasa bersalin. Anda disarankan untuk menahan atau mengekalkan pergerakan tersebut selama 10 hingga 15 saat. Ulang 5 hingga 8 kali untuk setiap set senaman. Hentikan senaman regangan sekiranya pergerakan tersebut menyebabkan kesakitan. Lakukan secara perlahan-lahan, tingkatkan julat pergerakan secara beransur-ansur dan bernafaslah seperti biasa. Contoh-contoh senaman jenis regangan atau flexibility termasuklah trunk rotation, pelvic tilting and child pose. Berjalan kaki adalah bentuk senaman yang paling mudah sewaktu kehamilan. Namun begitu, terdapat beberapa teknik yang diperlukan untuk ibu berjalan kaki sewaktu kehamilan. Pertama, pastikan postur yang betul dan pandang lurus ke hadapan, menghayungkan tangan mengikut langkah berjalan dan yang paling penting ialah memakai kasut yang sesuai. Pastikan saiz kasut betul, bahagian hadapan kasut perlu padat dan kemas, tapak kasut yang fleksibel dan tidak terlalu keras.
Mulakan dengan berkaki ayam, tanpa kasut. Cuba berjalan 3 hingga 5 meter dan berpusing balik. Berjalan menggunakan tumit kaki sahaja, heel walk. Kemudian berjalan menggunakan hujung jari kaki sahaja, tiptoe. Gabungkan kedua-dua cara berjalan dengan menurunkan kaki pada tempat tumit, toe touch ataupun landing. Berhayun berat badan ke depan tapak jari kaki, roll from ball to foot front dan menolak dengan hujung jari kaki, push on of toes. Penyesuaian dan peningkatan aktiviti senaman semasa dan selepas kehamilan adalah sangat penting. Senaman perlu dilakukan mengikut kemampuan dari segi masa senaman, kelajuan pergerakan atau rintangan yang lebih tinggi. Contoh adaptasi senaman-senaman adalah seperti berikut. Kita mulakan dengan berjalan kaki. Berjalan cepat pada awal permulaan senaman selama 15 minit. Kemudian masa ditingkatkan pada minggu 5 hingga 7, iaitu berjalan cepat selama 20 minit. Pada minggu ke-9 hingga minggu ke-11, boleh digabungkan berjalan cepat serta berjoging, iaitu 6 minit berjalan, 3 minit berjoging serta 6 minit berjalan. Pada minggu 13 hingga minggu 15, anda boleh berjalan cepat sambil membawa botol air selama 15 minit. Kita lihat bentuk contoh adaptasi senaman yang lain, iaitu sumo squat, yang mana kita boleh mulakan dengan 8 ulangan satu set. Pada minggu 5 hingga minggu 7 adalah sebanyak 12 ulangan selama satu set, dan pada minggu 9 hingga 11, 8 ulangan sebanyak 2 set, manakala pada minggu 13 hingga 15 sebanyak 8 ulangan. Dan kekerapan boleh dilakukan sebanyak 3 kali seminggu. Bagi ibu hamil yang mengalami diabetes semasa kehamilan, senaman dapat membantu menurunkan paras gula dalam darah. Terdapat beberapa saranan bagi ibu hamil dengan diabetes untuk melakukan senaman. Periksa paras gula darah sebelum bersenam. Makan dan minum dengan secukupnya sebelum memulakan senaman. Periksa sekali lagi paras gula darah selepas bersenam dan suntikan insulin serta senaman. Mari kita lihat tanda-tanda jika sekiranya senaman berlebihan. Lampu kuning, kurangkan tahap senaman sekiranya terlalu letih sampai muntah atau sukar bercakap walaupun sudah berhenti senaman. Yang kedua, otot badan terlalu sakit semasa atau selepas bersenam. Dan yang ketiga, tidak dapat melakukan pergerakan aktiviti harian. Jika sekiranya lampu merah, yakni pendarahan faraj, pengeluaran cecair badan daripada faraj, pening atau berasa hendak pitam, sakit kepala, sakit dada, kesakitan atau bengkak pada bahagian betis, pergerakan bayi semakin berkurangan, maka hentikan senaman dengan segera dan hubungi doktor secepat mungkin. Seterusnya, kita akan masuk kepada galakan dan tegahan semasa bersenam. Jadi, terdapat beberapa contoh galakan, iaitu yang pertama, minum air sebelum, semasa dan selepas bersenam. Yang kedua, kekal aktif sepanjang hari. Seterusnya, pakai kasut yang bersesuaian dan selesa. Kemudian,
ambil satu hidangan protein selepas bersenaman jenis kekuatan dan akhir sekali, diet harian yang cukup tenaga dan nutrien. Sebaliknya, untuk tegahan semasa bersenam adalah elak bersenam di kawasan yang panas atau terlalu tinggi. Elak senaman berisiko tinggi untuk jatuh dan tercedera. Jangan bersenam di tempat yang basah, licin, gelap dan tanah yang tidak rata. Dan akhir sekali ialah sukan yang lasak melibatkan perubahan arah dan pergerakan yang pantas. Mari kita lihat apakah gaya hidup sedentari semasa kehamilan. Bagaimanakah tips untuk mengurangkan gaya hidup sedentari di rumah? Ibu-ibu boleh menggunakan tangga sebanyak mungkin, kurangkan memandu, berjalan jika destinasi anda berdekatan dengan rumah anda. Kerap bergerak seperti menukar rancangan TV, buka atau tutup suis elektrik dengan tangan dan bukan menggunakan kawalan jauh ataupun remote control atau meminta orang lain melakukannya. Terapkan juga hobi aktif seperti berkebun, memasak, membuat roti dengan tangan, kemas rumah, menjahit dan sebagainya. Bagaimana pula tips untuk mengurangkan gaya hidup sedentari di tempat kerja? Berjalan ke tempat rakan sekerja untuk berkomunikasi. Berjalan kaki sebelum dan selepas waktu makan tengah hari. Jangan duduk terlalu lama di hadapan komputer. Jika memandu, parking di tempat jauh sedikit dari tempat kerja. Gunakan tangga dan kurangkan penggunaan lift. Contohnya, jika tempat kerja anda mempunyai 10 tingkat, anda boleh menggunakan lift untuk 5 tingkat pertama dan menggunakan tangga untuk tingkat seterusnya. Sentiasa berjalan kaki apabila bergerak dari satu bahagian ke satu bahagian lain di tempat kerja. Berdiri dengan kerap semasa membuat kerja yang tidak melibatkan banyak pergerakan seperti duduk di meja. Seterusnya adalah mengenai tidur dan kehamilan. Secara umumnya, ibu hamil digalakkan untuk tidur sebanyak 7 hingga 9 jam setiap malam. Kualiti tidur boleh terjejas disebabkan oleh perubahan hormon, perubahan badan, kerap kencing siang dan malam, pedih ulu hati, loya sewaktu tidur, kejang kaki dan perut, pergerakan bayi dalam perut semasa tidur serta kebimbangan menjadi ibu bagi kehamilan pertama. Bagaimanakah cara untuk meningkatkan kualiti tidur sewaktu kehamilan? Pastikan tempat tidur dalam keadaan bersih dan kemas. Mandi sebelum tidur membantu tidur dengan lena pada waktu malam. Elak penggunaan gadget 30 minit sebelum tidur. Tidur mengiring ke sebelah kiri atau kanan bagi mengurangkan beban di atas saluran darah balik ke jantung. Selain daripada itu, elak minum air yang banyak pada waktu malam bagi mengurangkan kekerapan ke tandas sewaktu tidur. Bersenam atau berjalan pada waktu siang bagi membantu mengurangkan kekejangan kaki pada waktu malam. Letak bantal di bawah bahagian badan atas atau tinggikan aras kepala katil ketika tidur kepada posisi 45 darjah atau keparas ketinggian yang ibu berasa selesa. Sekian, terima kasih.